Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid pada hari ini? Ustazah doakan semoga semua anak-anak murid pada hari ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dirahmati oleh Allah. InsyaAllah pada hari ini bagi subjek pendidikan Islam tahun 1, Ustazah akan menyambung bagi tajuk pengenalan tajwid dan makhraj huruf. InsyaAllah. Jadi murid-murid bersempena dengan hari Jumaat yang penuh barakah pada hari ini, insya-Allah kita akan mengalunkan selawat tafrijiyah bersama-sama. Semoga dengan selawat tafrijiyah ini kita mendapat syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak insya-Allah. InsyaAllah murid-murid boleh sama-sama mengalunkan bersama-sama dengan ustazah insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, insya-Allah semoga dengan selawat tafrijah ini dapat memberi kita ketenangan dan dapat menjadikan hari kita pada hari ini dengan lebih baik insya-Allah. Okey, baiklah kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Jadi murid-murid, hari ini Ustazah akan beri sedikit penerangan atau sepintas lalu mengenai pengertian tajwid. InsyaAllah, apa erti tajwid ni? Okey, tajwid bererti dari sudut bahasa bermaksud memperelokkan atau memperindahkan. Sekali lagi Ustazah ulang, tajwid dari sudut bahasa bermaksud memperelokkan atau memperindahkan. Apa yang kita perelokkan atau perindahkan? Apa yang kita perelokkan atau perindahkan adalah daripada pembacaan Al-Quran kita. Dari segi hukum tajwidnya, makhrajnya, sebutannya. Seterusnya, dari sudut istilah pula, tajwid bererti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan haknya. Apa maksud dengan memberikan haknya? Sebab semua huruf-huruf yang berada di dalam Al-Quran yang kita selalu baca tu masing-masing mempunyai hak yang tersendiri. Jadi oleh kerana itu kita perlulah membaca setiap kalimah-kalimah dan huruf-huruf dengan betul. Kerana jika tidak pada hari akhirat kelak, huruf-huruf ini akan menuntut kepada kita kerana kita tidak membacanya dengan hak-hak mereka. Okey, seterusnya, ringkasannya, ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Jadi secara ringkasnya, ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Jadi sebenarnya penting tak hukum tajwid ni? Ya, ia merupakan sesuatu ilmu yang sangat penting kepada kita sebagai umat Islam. InsyaAllah, seterusnya kita akan teruskan lagi dengan hukum belajar tajwid. Apa hukum belajar tajwid ni? Jom kita tengok. Hukum belajar tajwid ni adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah tu apa ya? Maksudnya bila mana fardu kifayah ini adalah cukup hanya sebahagian sahaja yang mempelajarinya dan tidak wajib ke atas semua untuk mempelajari hukum tajwid ni. Namun harus kita ingat, membaca Al-Quran
dengan bertajwid adalah fardu ain. Maksudnya apa? Maksudnya bila dikatakan sebagai fardu ain ialah menjadi sesuatu kewajipan yang dituntut kepada kita sebagai umat Islam. Jadi adalah lebih baik untuk kita mempelajari hukum tajwid ini dengan baik supaya kita pun dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik, insya-Allah. Seterusnya kita akan tengok apa ya itu makhraj huruf. Apa agak-agaknya makhraj huruf ni? Okey, kita akan tengok makhraj huruf. Makhraj huruf bermaksud tempat keluar sebutan huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya makhraj huruf ni ialah tempat keluar. Tempat keluar apa? Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Apa huruf-huruf hijaiyah tu? Yang kamu selalu menyanyilah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan seterusnya. Itulah dia huruf-huruf hijaiyah. Jadi, kita akan tengok bagaimana makhraj huruf bagi huruf-huruf hijaiyah ini. Seterusnya, ada 5 tempat keluar huruf. Okey, jadi bila ada orang tanya kita, berapa ya tempat keluar huruf hijaiyah ni? Ada 5 tempat keluar huruf hijaiyah. Okey, sebentar lagi kita akan tengok apakah 5 tempat huruf-huruf ini. Apakah 5 tempat makhraj huruf ini. Okey. Apa ya? Okey. Berhati-hati pada bunyi yang hampir sama tetapi berbeza maksudnya. Apa ni? Kenapa kita kena berhati-hati? Jom kita tengok. Kenapa kita kena belajar hukum tajwid ni dan makhraj huruf? Sebab apa? Apabila kita tidak berhati-hati semasa menyebut setiap huruf-huruf tersebut, sifat-sifat huruf tersebut, kita akan menyebabkan maksud bagi kalimah tersebut menjadi berbeza. Okey, Ustazah akan tunjukkan contoh yang pertama. Contoh yang pertama yang biasa kita baca dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, biasa kita baca Alhamdu, betul? Jadi kita perhatikan pada huruf Ha tersebut. Ia adalah huruf Ha. Okey, tempat makhraj dia adalah di pertengahan kerongkong kita. Ha. Okey, cuba kita tengok contoh yang kedua. Sama juga sebutan yang hampir sama bunyi tetapi berbeza maksudnya. Jika tadi alhamdu bermaksud pujian, jika kita baca dengan alhamdulillah, jadi maksud tersebut telah bertukar menjadi musnah. Daripada kita memuji, kita telah mencela menjadi musnah. Jadi kita kena berhati-hati. Dan seterusnya yang ketiga, alhamdu. Kita dah pun tukarkan maksudnya menjadi mati. Sebab itulah kita wajib mempelajari hukum tajwid dan makhraj huruf ni supaya kita tidak menukar maksud bacaan tersebut kerana ia menyebabkan satu dosa dan menyebabkan juga satu kesalahan yang besar dalam pembacaan kita. Jadi oleh kerana itulah kita perlu berhati-hati. Seterusnya kita akan tengok apa makhraj huruf yang pertama? Apakah tempat keluar huruf yang pertama? Tempat keluar huruf yang pertama ialah al-halqu. Yang mana apa maksud al-halqu ni ialah huruf-huruf yang ada di bahagian kerongkong ataupun huruf-huruf yang berada di bahagian halqum. Jadi huruf-huruf tersebut kita akan sebut melalui di bahagian-bahagian kerongkong atau halqum kita. Kalau kita lihat gambar di sini yang A, pangkal kerongkong, di mana pangkal kerongkong merupakan bahagian kerongkong yang paling dalam. Kalau kita dapat lihat di situ ialah huruf hamzah dan ha. Okey, jika kita letakkan baris di atas bagi huruf tersebut akan disebut dengan ha. Cuba mari ikut. Ha. Boleh? Seterusnya kita lihat pada bahagian B, tengah kerongkong. Tengah kerongkong yang mana ada sedikit angin yang menolak huruf tersebut keluar. Okey. Jika kita lihat di situ, huruf dia ialah huruf ain dan ha. Okey, kita letakkan baris di atas dengan sebutan ha. Okey, jangan sebut ain di hidung.
Dah jadi sengau pula bacaan kita kan. Jadi kita perlu sebutkan dia dengan a, ha. Huruf tersebut berada di bahagian tengah kerongkong kita. Seterusnya di bahagian hujung kerongkong, di mana kita perlu menyebut dengan huruf ghain dan kha. Sebutan tersebut akan sedikit berkahak kerana kita menyebutnya di bahagian hujung kerongkong dan sedikit menekan. Kita cuba sekali lagi. Ghain, kha. Jadi kita cuba letak baris di atasnya. Gha, kha. Boleh? Cuba sekali lagi dengan baris di atas. Gha, kha. Okey, boleh? Jadi kita akan teruskan lagi dengan makhraj huruf yang kedua. Al-lisan. Al-lisan. Okey, al-lisan ni bermaksud huruf-huruf yang berada di pangkal lidah kita. Okey, ia bermaksud lidah. Terdapat 18 huruf lisan. Banyak tu. Ada 18 huruf lisan iaitu qaf, kaf, ya, shin, jim, dad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, fa, dha, dha, sa, zai, sin. Dan makhraj lidah ini pula terbagi kepada 10 bahagian khusus. InsyaAllah 10 bahagian khusus ni nanti apabila murid-murid telah masuk ke dalam ke sekolah, insyaAllah Ustazah akan perkenalkan dengan lebih jelas mana 10 bahagian khusus tersebut. Jadi kita akan baca dengan sepintas lalu atau menyebut dengan sepintas lalu 18 huruf-huruf al-lisan. Okey. Jom kita sama-sama cuba sebut pada huruf yang di bahagian belakang lidah kita, di mana kita perlu menekan sedikit lidah kita, iaitu huruf qaf, kaf. Kita bariskan atas qa, ka. Qa, ka. Boleh? Seterusnya di bahagian tengah lidah kita, huruf jim, shin, ya, da. Okey, apa yang special dengan huruf da ni, yang mana kita perlu menggerakkan lidah kita ke tepi bahagian kiri atau kanan geraham kita. Da. Da. Kita tak boleh sebut dengan lidah yang terkeluar. Da. Okey. Jadi kita perlu menggerakkan lidah kita ke kiri atau ke kanan. Da. Okey, seterusnya huruf ja, sya, ya. Okey, boleh. Dan seterusnya lidah kita menyentuh lelangit, iaitu huruf ra, nun, lam. Bariskan atas ra, na, la. Boleh? Okey, seterusnya lidah kita menyentuh di bahagian atas belakang gigi. Okey, belakang gigi atas tu. Okey, huruf-huruf dia ialah ta, da, ta. Okey, ta, dal, ta. Okey, kita bariskan dengan atas ta, da, ta. Okey, seterusnya di bahagian lidah kita kena di bahagian hujung gigi. Di hujung lidah kena di bahagian di antara dua gigi. Okey, fa, dha, dha. Fa, dha, dha. Boleh? Seterusnya yang terakhir, hujung lidah kena di bahagian bawah belakang gigi bawah. Okey, sin, zai, sa. Sin, zai, sa. Kita bariskan atas sa, za, sa. Boleh? Seterusnya kita akan pergi pada bahagian yang ketiga, iaitu asy-syafatain. Apa maksud asy-syafatain ni? Asy-syafatain bermaksud bibir mulut. Terdapat 4 huruf asy-syafatain, iaitu mim, ba, mim, waw dan fa. Yang mana makhraj ini hanya terbagi kepada 2 bahagian khusus saja. Maksudnya di bahagian bibir, di antara 2 bibir dan bibir terkena kepada bahagian gigi. Okey, contoh kita buat huruf fa dulu. Fa, nampak? Fa, gigi di hadapan kita menyentuh bahagian bibir bawah. Fa, boleh? Seterusnya huruf mim, ba, waw. Nampak tak? Bibir kita menyentuh di antara satu sama lain. 2 bibir yang dirapatkan. Mim, ba, waw. Boleh? Seterusnya al-jawf. Al-jawf. Al-jawf ni bermaksud rongga mulut, yang mana bagi makhraj huruf ini ia merupakan makhraj khusus bagi huruf-huruf mat yang dikeluarkan melalui rongga mulut. Terdapat 3 huruf mat yang keluar dari rongga mulut, iaitu alif, waw dan ya. Okey, maaf kat sini ada
Ustazah ada macam susunan dia tak betul, tapi tak apa. Huruf dia ialah alif, waw dan ya. Okey, semua tu di bahagian rongga mulut kita dan ia hanya khusus untuk 3 huruf mad sahaja. Alif, waw dan ya. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu makhraj huruf yang kelima iaitu al-khayshum. Yang mana al-khayshum ni bermaksud rongga hidung. Makhraj khayshum khusus untuk gunnah iaitu dengung. Gunnah iaitu dengung sahaja. Dengung mestilah dikeluarkan melalui rongga hidung. Dengung hanya berlaku pada huruf mim dan nun yang berbaris mati dan syaddah, iaitu sabdu sahaja. Okey? Jadi al-khayshum ni terdapat 2 sahaja hurufnya, iaitu mim dan nun yang bertanda mati ataupun sabdu. Yang mana jika kita tengok di dalam gambar, nun bila mana tanwin dan nun bertemu dengan huruf nun, idgham bigunnah, iqlab dan ifa hakiki. Maksudnya di sini nanti kita akan belajar apakah huruf-huruf yang bertemu dengannya yang akan menyebabkan dia berlaku dengung ataupun gunnah. Okey? Okey, jadi Ustazah rasa perkongsian Ustazah setakat itu dulu pada hari ini, dan Ustazah harapkan semoga ada sedikit manfaat ataupun ilmu yang dapat anak-anak murid semua perolehi daripada perkongsian Ustazah pada hari ini. InsyaAllah itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.